صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah, harap-harap anda dapat tengok anda punya skrin. Kita sambung semula pengajian dalam kitab Hasyiatul Qalyubi ala Syarhil Mahalli al-Waraqat. Kita sampai kepada muka surat yang ke-57. Aqsamul kalam bi'atibar madlulihi. Pembahagian perkataan itu. Kalam ni, ingat balik dalam ilmu nahu, kalam ni ya lafzul al-murakkabu al-mufid bil-wad'i. Kalam ni mesti kalam yang ada makna. Okay, kalam tu juga bermaksud kalam an-nahwiyin. Itu kalam yang ada makna, yang ada message. Okay. Jadi setelah kita lihat beberapa i'tibar, hari ini kita lihat aqsamul kalam bi'atibar madlulihi. Pembahagian kalam yang kita lihat dari segi apa yang nak ditunjukkan. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin. Nahu qum wa la taq'ud. Okay, qum wa la taq'ud. Kalam itu ialah terbahagi kepada dua. Pertama sekali dipanggil sebagai arahan. Keduanya nahyin, tegahan. Contoh kita kata kum, bangun, wala taq'ud, dan jangan kamu duduk. Okey, dan jangan kamu duduk. Okey. Tengok nombor satu. Nombor dua. Dari segi tadi nak tengok hasyiah apa Syekh ni kata kan, wal kalam yang qasimu. Tengok yang qasimu tengok bawah. Ay min wajhin akhara min haitsu kaunuhu nafsiyan aw lafziyan. Sama ada kalam itu berbentuk nafsi ataupun lafzi. Okey. Okey, itu dia punya ceritalah. So tak ada benda yang besar untuk kita bincangkan. Kemudian pula dia kata amrin tu. Apa dia punya hasyiah dia kata ila zi amrin. Fala yuraddu anna al-amra ismun lil-lafzi faqat inda nuhah. Dan kita tak tolaklah bahawasanya amar ataupun arahan ini juga merupakan isim yang merujuk kepada lafaz di sisi ahli nahu. So nak katakan amrin yang dibincangkan oleh ulama usul ini sama macam ulama nahu juga. Okey. Yang maknanya dia ada benda yang disuruh itu. Ada madlul tertentu pada suruhan itu. Contoh, kalau khabar ni pula ialah ja'a Zaidun, ayat penyata. Kalau dalam ilmu balaghah dia ada insya, ada jumlah insya'iyah, ada jumlah khabariyah. Insya pula terbahagi kepada talabi, ghair talabi. Itu kalau antum belajar balaghah, itu dia punya pembahagian. Dan jangan terkeliru pembahagian balaghah dengan pembahagian usul fiqh. Walaupun tak nafikan usul fiqh juga ada menggunakan beberapa alat balaghah. Tapi usul fiqh lebih hampir kepada nahwu dan saraf. Dan tak nafikan usul fiqh juga menggunakan terkadang-kadang alat-alat balaghah. Cuma dia tak pergi detail lah. Dia taklah kata ini amrin ini adalah insya'iyah talabi, nahyin ini insya'iyah ghair talabi juga. Tak macam tu. Dia tak bahas macam tu. Itu perbincangan talabi, ghair talabi, jumlah khabariyah, badi' ilmu ma'ani, bayan tu dalam ilmu balaghah. Cuma sekadar kita tahu di sana ada hukum ataupun di sana ada dia panggil ilmu kalam, ilmu usul fiqh ini yang dia membincangkan tentang kalam. Tentang kalam tu apa dia? Madlulnya ialah suruhan dan tegahan. Ya, kalau khabar datangnya Zaid. Walaupun nanti dalam nas Al-Quran ataupun hadis banyak kalanya khabar juga akan difahami dengan amar ataupun dengan nahyin. Contoh, bila Allah kata kalimah-kalimah yang berbentuk celaan. Contohnya dalam hadis Nabi kata la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Itu jumlah khabariyah. Itu adalah khabar. Itu ayat penyata lah. Kan Allah melaknat golongan yang memberi dan mengambil rasuah. Tapi hasilnya ialah amrin. Allah menyuruh untuk tidak ambil rasuah. Ataupun nahyin, Allah menegah mengambil rasuah.
Tapi itu kembali pada kalimah la'ana, laknat. Tapi apapun dalam bincangan kita ni ialah kita nak faham kalam. Daripada kalam tu kita nak faham. Kalam itu ada dua. Sama ada, kalau lihat kepada poinnya, sama ada dia berbentuk arahan ataupun tegahan. Dan ada juga kalam berbentuk khabar. Okey. Wal istikhbar, tak baca atas. Wastikhbar wa huwa istifham. Apa istikhbar ni? Istikhbar ni istifham. Istikhbar ni ialah, kalau kita tengok bawah ni, wa huwa istifham, minta faham, minta ingin dia berikan khabar. Seperti contoh qala sayyid wa huwa kalamun dalun ala husuli surati syai' fi zihni tasawuran atau tasdiqiyan min haitsu husuluha fi zihni. Apa istifham ni? Tengok ulama-ulama bahasa Arab kan, dia ada setiap kalimah itu ada dia punya takrifan dia. Kalau kita lah pertanyaan, apakah maksud pertanyaan? Pertanyaan tu pertanyaan lah. Kalau kita punya juga, pertanyaan tu ialah satu perbuatan yang dilakukan untuk mendapat maklumat. Contoh lah macam tu kan. Tapi tak ada macam tu, tidak sedemikian dalam kamus dewan. Tapi kalau dalam bahasa Arab macam tu lah. Istifham tu apa? Qala Sayyid Jurjani yang sini. Wallahu a'lam. Dan sini Sayyid ni Sayyid Jurjani. Wallahu a'lam. Qala Sayyid, daripada kitab Ta'rifat. Qala Sayyid, dia kata bahawa kalam, ia merupakan kalam dalun yang menunjukkan kepada tercapainya sesuatu gambaran pada fikiran. Okay. Sama ada gambaran itu tasawur semata-mata ataupun tasdid, memberikan satu keputusan. Di mana kesemua itu hanya wujud pada zihin sahaja. Contoh macam saya tanya, hari ini makan apa? Apakah makanan hari ini? Antum jawab ataupun Luqman jawab, makan nasi ayam. Nasi ayam tu cuma hasil fi zihni sahaja. Dia tak istifham macam tu ya, dia nak tahu apa cerita. Dia bukan nak tengok benda. Tu bukan istifham tu. Bawakan saya nasi ayam, itu bukan istifham. Itu istilah ataupun itu merupakan istibyan. Saya nakkan bukti. Betul ke nasi ayam? Tentang nasi goreng. Tapi bila saya tanya, hari ni kita makan apa? Buka puasa tadi? Contohlah kalau kita puasa kan. Apakah makanan kita tadi berbuka puasa? Itu istifham. Istifham ni cuma nakkan surah je. Nakkan jawapan dia. Saya makan nasi ayam. Oh, ada penggambar nasi ayam. Oh, ada ayam, ada. Itu istifham. Okey. Awak dari mana? Saya daripada Kedah. So, hasal fi zihin, berada pada otak dia, Kedah. Oh, orang ni orang Kedah. Cukuplah. Dia bukan suruh bawa kita pergi Kedah pun, tidak. Itu istifham. Nakkan satu maklumat sahaja, yang maklumat itu berlegar dalam otak sahaja. Dan dia akan proses. Okey. Okay, itu bagaimana ulama Imam Qalyubi dia buat hasyiah. Dia kasihkan kita makna yang lebih dakik, makna yang lebih teliti. Okey. Jadi apa istifham tu? Apakah istikhbar tu? Istifham. Apa dia? Hal qama Zaidun fayuqal na'am aw la. Adakah Zaid tu berdiri? Maka akan dijawab tidak ataupun ya. Bila ditanya adakah Zaid tu berdiri, dia nak tengok tak dia, ya ataupun tidak. Dia tak nak gambaran berdiri tu. Dia nak tahu je. Nak tahu sahaja. Itu istifham. Kan? Istifham ni nak tahu. Dia bukan nak bukti, bukan nak dalil, bukan nak gambaran, tidak. Semuanya akan berlaku pada dia punya zihin ataupun fikiran semata-mata. Terus lagi. Wa yanqasimu aidan ila tamannin. Tapi dalam masa yang sama juga, kalam juga terbahagi kepada tamannin. Angan-angan. Okay. Nombor satu apa dia? Kalau anda tengok bawah ni, tak nak baca lah. Bawah ni semua cerita pasal pembahagian kalam dalam bentuk balaghah. Okay, balaghah. Okay, tak apa. Kita bukan nak cerita tu in detail, tapi sebagai maklumat lah. Okay. Juga kalam terbahagi kepada tamannin. Apa tamannin? Tamannin ialah angan-angan. Nombor satu. Tamannin apa? Haqiqatuhu nafsu talab atau halatun nafsaniyatun yulzimuha talab. Yalzamuha talaba. Okey. Dia merupakan satu dia sebenarnya tamannin ni ataupun angan-angan ni adalah permintaan.
keadaan diri itu yang sebenarnya dia nak minta benda tu. Itu dia panggil tamannin. Wa innama fassaru huna bil kalam dala ala kaza. Cuma dalam buku ini ataupun dalam ilmu ini ditafsirkan dia dengan pendapat ataupun dengan kalam sedemikian. Tamannin ni apa ni? Talabu husul mumkinin atau muhalin. Minta untuk berlakunya dijadikan benda yang mungkin ataupun benda yang mustahil. Wa tarajji lil awwal faqat. Cuma para ulama kita kata yang lebih sesuai tamannin ini ialah meminta benda yang mustahil. Itu tamannin. Dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Nahwu dia guna kalimah laita. Ya laitani kuntu turaba, kan? So laita dengan la'alla tu dua-dua tu adalah isim nasakh, nawasib. La'alla kita taraji mengharapkan berlaku, la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, la'allahum yatafakkarun. Tapi la'alla itu padanya ada harapan, taraji. Tapi pada tamannin, iaitu pada kalimah laita, ya laitani kuntu turaba, ya wailata laitani lam attakhiz fulan khalila. Kan, itu semua tamannin, angan-angan yang mustahil untuk berlaku. Jadi itu dari segi balaghah lah. Itu balaghah punya pendetilan. Cuma kita nak kenal dalam ilmu nahwu, ilmu usul fiqh cukup sekadar ada rupanya kalam yang berbentuk tamannin, cukup. Nombor seterusnya, aradin. Apa aradin? Alla tanzila indana. Apa nombor dua ni? Iaitu talab ma'arifqin. Arab ni kita minta, kita offer, tu bahasa dia offer. Kan offer. Alla tanzilu indana, kan nak tak kamu turun, kamu join kami? Tidak panggil tu. Kan? Nak tak join kami? Nak, offer dah, offer. Aradin tu offer. Wa qasamin, ataupun sumpah. Wallahi la'afa'alanna kadha. Wallahi saya akan buat benda ni. Okey, itu dia panggil sebagai sumpah lah. Okey, yamin. Terus lagi, dua sikit lah. So ini nampaknya ringkas sangat kan? Ringkas sangat lah, tak detail pun. Qasam, dalam matan Imam Jawaini tu ada tamannin, ada aradin, ada qasam, ada new tadi tu apa? Amrin wa nahyin. Itu semua adalah merupakan madlul kepada kalam itu sendiri. Dalam ilmu usul fiqh, bukan ilmu balaghah, ilmu usul fiqh. Itu je poin-poin yang ada yang perlu diberikan penekanan. Itulah yang berlaku dalam ilmu usul fiqh. Okey. Seterusnya tengok kepada aqsamul kalam bi'atibari isti'malihi. Pembahagian kalam mengambil kira pada apa yang digunakannya. Tadi itu apa yang ditunjukkan. Kali ini apa yang nak digunakan. Kepada apa digunakan. Min wajihin akhara yang qasimu ila haqiqatin wa majazin. Cara melihat kepada sisi penggunaan dia terbahagi kepada dua. Sama ada digunakan untuk menunjukkan perihal yang hakikat ataupun majaz. Jadi bila dia kata hakikat atau majaz, timbul pula persoalan. Okey, hakikat itu apa? Majaz itu apa? Dia takrifkan pula hakikat, ta'riful haqiqah. Fal haqiqatu ma baqiya fil isti'mal ala mawdu'ihi. Hakikat itu apa? Okey. Tengok bawah. Nombor dua, fal haqiqatu, apa dah hakikat ini? Min haqqis syai' sabata, iaitu hak sesuatu itu iaitu sabit. Hakikat ini adalah sabit, tapi hakikat itu ialah kalimah isim fa'il. Maknanya sabit yang menyabitkan. Hakikatnya, yang sebenarnya, yang menyabitnya. Tu. Dalam masa yang sama juga, dia juga merupakan bina maf'ul. Maknanya muthbat, yang disabitkan. Jadi kalau kita pakai kalimah hakikatnya itu dalam bahasa Melayu, asalnya Arab. Apakah maksudnya? Sabit, apa dah? Yang pastinya. Ataupun musbat, yang dipastikannya. Okey. Wa tutlaqu bimakna ma yajibu hifzuhu wa himayatuhu. Dia maksudnya ialah benda yang wajib dijaga dan dipelihara. Itu makna bahasalah. Istilahan, apakah maksud istilah hakikat ini? Anda pendekkannya. Maknanya apa? Mana makna je?
Wastilahan ma qalahu al-musannifu والتاء لاحقة بها للنقل من الوصفية إلى أسمية لأن فعيل بمعنى مفعول يطلق على المذكر والمؤنث كامرأة قتيل ورجل قتيل فإذا دخلت التاء دلت على استعماله كالأسماء. Dia adalah merupakan istilah mengatakan kata musannif ialah ta yang lahiqah, ta yang ada pada hakikat itu dia memindahkan daripada sifat kepada nama. Sifat kepada nama. Hakikatnya ni dia seorang yang rajin. Contoh kan, hakikat wal haqiqatu annahu mujtahidun. Hakikatnya dia seorang yang rajin. Apa maksudnya itu? Dari segi istilah ulama nahwu atau ulama ahli usul fiqh, hakikat itu bermaksud kita memindahkan sifat kerajinan itu kepada nama cerita. Saya nak cerita pada kamu ni, sebenarnya dia memang dia rajin. Itu hakikat dia. Itu sifat benda tu. Tapi kita cakap kalimah hakikat, kita nak mengatakan memang benar ianya rajin. Bukan sekadar wasaf, bahkan dia juga merupakan nama. Tukar kepada nama lah. Pendek cerita, itulah sebenarnya. Apakah maksud hakikat? Benda yang pasti. Benda yang menyabitkan. Benda yang disabitkan. Itu dipanggil hakikat. Okay. Tapi bila ada ta di belakang hakikat itu, ha, qaf, ya, qaf, ta marbutah. Ta marbutah itu menunjukkan asalnya ia merupakan sifat. Hakikatnya dia seorang yang rajin. Rajin tu asalnya merupakan sifat dia. Tapi bila kita guna kalimah haqiqah ataupun kita nak ceritakan itu hakikat, menggambarkan rajin itu bukan sekadar rajin, tapi dia juga adalah nama kepada benda ataupun sifat dia itu. Apa cerita ni? Cerita ni nak mengonfirmkan lah. Itu kalimah hakikat. Sabit menyabitkan, musbat yang disabitkan. Okay? Itu hakikat. Itu dari segi bahasa, dari segi nahwu, dari segi lughah, dari segi ulama usul fiqh dia kata apa? Dia kata fal haqiqatu ma baqiya fil isti'mal, apa yang kekal pada penggunaannya, ala maudu'ihi, ke atas apa yang digunakan. Isti'mal apa ni? Nombor 3 tengok. Ai kharaja ma qabla isti'mal, tak terkira kalau sebelum isti'mal. Okey. Ala maudu'ina pada nombor 4 tengok bawah. Ai lughawi, dari segi bahasa. Jadi ma baqiya, kita hurai kalimah ni ma baqiya. Fal haqiqatu ma baqiya. Fal haqiqah itu ialah apa yang kekal penggunaannya. Penggunaan apa? Penggunaan kalimah itu. Ala maudu'ihi, ke atas apa yang diletakkan, ditentukan kepadanya. Contoh kalau kita kata bekas ni cawan-cawan. So kalau kita kata hakikat cawan, saya menggunakan kalimah cawan tu hakikat dia sendiri. So cawan tu apa? Ma baqiya fil isti'mal, apa yang kekal pada penggunaannya, mengikut apa yang digunakan ataupun diletakkan. Jadi bila saya sebut cawan, hakikatnya adalah cawan. Jangan faham cawan tu adalah hakikat isi dalam hati, bukan. Cawan saya ini kaca. Apa maksud dia? Memang cawan dia tu kaca. Jangan faham cawan ni bekas dalam hati kita. Itu dalam kita punya hati, tak nampak. Itu benda yang majaz, kan? Jadi bila saya kata ini hakikat yang sebenar, itu yang clear. Jadi kalimah-kalimah yang digunakan itu bergantung kepada hakikat. Ni saya punya tangan. Apa dia tangan tu? Dia anggota. Ni saya punya mata. Apa dia punya maksud tu? Mata dia lah. Okay. Itu hakikat. Di mana kita menggunakan setiap kalimah itu mengikut apa yang asal-asal dia. Dan setiap bahasa, khasnya bahasa Arab, dia akan ada kalimah yang haqiqah. Anggota, haqiqah. Semua benda hakikat. Dia akan ada. Setiap kalimah tu ada hakikat dia. Dan kalimah itu tidak akan datang melainkan ada makna padanya. That's why dia panggil kalimah tu maudhu'. Apa dia? Setiap kalimah yang ada mesti ada makna. Itu seolah-olah kalimah itu diletakkan dengan makna. Contoh
Rasanya kita, antum pun perasan lah, kalimah apa yang baru ada dalam dunia kita ni, yang antum sempat monitor. Contoh kalimah viral lah, itu baru tu kan, baru tu viral tu. Dulu tak ada. Yang kita kenal virus ada lah, tapi viral tidak ada. Tapi lately ni dia dah ada media sosial ni, viral. Kalimah tu kalimah yang memang dimaudhu'kan, diletakkan untuk cerita satu khabar yang telah pun tersebar di media sosial. Kalau khabar tu tersebar menerusi mulut, tak panggil viral. Dipanggil dah tersebar cerita ni dah. Tapi bila kita sebut kalimah viral, cerita tu dah viral lah. Maknanya apa? Cerita tu dah tersebar menerusi media sosial. Sebab kalimah viral tu memang maudhu' je, tersebar menerusi media sosial. Itu maudhu' dia. Okay, tu kalimah barulah. Kalimah lain macam-macam. Anda ambillah apa kalimah pun, kesemua kalimah ada hakikat dia. Setiap kalimah itu tidak mungkin lari daripada hakikat. Itulah asal perletakan kalimah tersebut. So bila kita kata saya menggunakan kalimah yang hakikat, apa itu? Memang dia nakkan maksud benda itu secara zahir. Tangan-tangan, kepala-kepala, muka-muka. Itu merupakan hakikat lah. Walaupun tak nafikan, mungkin kalimah yang sama dia ada takwil ataupun ada majaz bagi dia. Itu cerita lain. Cerita yang pertama, setiap kalimah itu ada hakikat dia. Okey? Itu hakikat dia panggil. Apa hakikat ni? Yang kita guna kalimah itu memang pada asal kalimah itu diletakkan. Okey? Macam viral lah. Bila sebut viral tu kita akan terlintas khabar yang telah pun tersebar menerusi media sosial. Tak perlu pakai kalimah khabar ini telah pun tersebar menerusi media sosial, Twitter, Instagram, WhatsApp dan tak perlu. Cakap je dah viral, orang faham dah. Okey, tu kalimah tu maudhu' lah. Viral tu memang kalimah yang maudhu', menunjukkan peristiwa ataupun khabar yang tersebar menerusi media sosial. Tu hakikat dia. Dan setiap hakikat ada dia punya majaz. Wa qila mastu'mila fi mastalaha alaih minal mukhatabati. Katanya, hakikat itu ialah apa yang digunakan pada istilah dia daripada asal ketika menggunakan percakapan tersebut. Okey? Bawah tu pula tengok nombor 2. Mukhatabah tu apa? Percakapan. Percakapan macam mana? Merangkumi yang hakikat syar'iyah, urfiyah. Syariat dan uruf sama ada umum, khas ataupun lughawi. Okey, lughawi. Contoh kalimah cukai. Cukai, tahu cukai? Tax ataupun dharibah, cukai. Kalau kalimah, apakah kalimah hakikat cukai? Cukai ni cukai lah. Apa cukai ni? Dharibah ni. Apakah ada tax? Tax ni adalah satu jumlah wang yang dikenakan kepada pembayar cukai untuk dibayar kepada kerajaan. Itu hakikat. Tapi kalau kita guna pada yang bukan hakikat, mukhatabah lah. Saya ni tuan rumah. Jadi kalau siapa datang rumah saya cukai dulu. Cukai dahulu. Okey. Cukai juga. Tapi cukai itu bukan pada hakikat dia. Kerana maudhu' asal cukai itu yang digunakan ketika mukhatabah, kalimah-kalimah yang digunakan pada uruf, umum ataupun khusus, cukai merujuk kepada sejumlah wang yang perlu dibayar kepada kerajaan atas perkhidmatan yang diberikan. Okey, itu dia. Ini kila lah, kila. Wa illam yabqi ala mawdu'i kas-salati fil hayatil makhsusah. Contohnya perkataan salat. Asal sebelum ada Islam, salat ni doa. Sebelum datang Islam, kalimah solat itu doa. Datangnya Islam, kalimah as-salah itu tukar kepada satu pekerjaan ibadat bermula dengan takbiratul ihram, akhirnya dengan salam. Tapi itu bergantung kepada istilahat syar'iyah. Syarak juga kadang-kadang memberikan, dipanggil sebagai kalam yang hakiki ataupun ta'rifan hakiki. Fa innahu lam yabqi ala mawdu'ihi lughawi. Sedangkan bila kita sebut kalimah solat, dia punya lughawi doa. Tapi bila dah bertukar kepada doa kepada hakikat syar'iyah, bila sebut solat sahaja orang faham apa? Sembahyang. Sedangkan asalnya kalimah solat itu adalah doa. Tapi sebab datangnya wahyu, datangnya syariat, orang bertukar dengan uruf syar'iyah mengatakan
apakah itu solat? Ialah doa, ia adalah semayang. Ia bukan doa. Sedangkan Quran pun kata inna salataka sakanun lahum. Sungguhnya doa kamu menenangkan mereka. Salataka. Quran kata itu kalimah Quran dalam surah Taubah, kan? Tapi disebabkan dah bertukar dengan kalimah syar'iyah, kalimah as-salah dipahami dengan sembahyang, iaitu perbuatan ibadat yang dimulakan dengan takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam. Okey. Juga dengan dabah. Apakah dabah? Dabah ni ialah yang ada 4 kaki. Contoh macam himar. Fa innahu lam yabqi ala mawdu'ihi wa huwa kullu ma yadubbu 'ala al-ardi. Tapi hari ni bila sebut dabah, ialah setiap haiwan yang memiliki 4 kaki. Sedangkan asal kalimah dabah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, dalam surah Hud. Kalimah dabah asalnya merujuk kepada setiap benda yang yadubbul ard. Nombor 6. Apa dia? Fadakhala ma fil hawa wa ma fis sama kal malaikah. Apa yang ada atas muka bumi ni, itu dipanggil dabah. Termasuklah yang nampak, manusia, haiwan, dan yang tak nampak, malaikat. Semua dabah belaka. Untuk pengetahuan kita lah, dabah tu kalau dalam tanda-tanda akhir zaman ialah ahli dabbatul ard. Itu binatang kan. Tapi nak katakan dabah ni dalam Quran Al-Karim, bila Allah sebut wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah, ia merujuk kepada haiwan 4 kaki. Sedangkan secara bahasanya dabah itu ialah segala apa yang berada di atas muka bumi. Di sepuluh benda lah. Asalkan ada atas muka bumi ni, itulah dia dabah. Tapi telah pun bertukar kepada urfiyah, mengatakan dabah itu ialah segala haiwan yang 4 kaki yang melata di bumi ini. Jadi di sana ada kalimah hakikat yang ianya akhirnya dipahami dengan uruf, dipahami dengan syarak dan sebagainya lah. Okey. Tapi apa pun kalimah hakikat ni ialah mengikut kepada maudhu' asal dia. Solat, apa dia solat? Semayang. Dabah apa dabah? Dabah ni adalah haiwan yang berkaki 4. Jangan tengok dia punya bahasa, tengok kepada maudhu' dia. Apakah maudhu'? Yang diletakkan penggunaan kalimah tersebut. Okay, itu dipanggil hakikat. Okay, kalam hakiki. Okay, itu dia panggil hakiki lah. Lawan dia ialah majaz. Okay, sudah pasti kita boleh agak dah. Apakah majaz? Yang ta'adda, yang melampaui, yang going beyond daripada maksud zahir dia. Okay, itu nanti kita bincang kemudian. Okay, so ini antara perbincangan kita hari ini lah pada kalam hakikat, pada kalam amrun wa nahyin, khabar, tamannin, arad, dan juga dengan itu lagi apa dia? Arad dengan qasam, iaitu sumpah. Jadi semua ada. Kalau antum dah berhasil dengan balaghah, mungkin dalam usul fiqh tidak begitu sukar lah. Dia tak lari itu je. Cuma dia punya fokus dia bukan fokus balaghah. Dia fokus tengok madlul dia, tengok iktibar madlul dia, dan tengok dia punya isti'mal kalimah tersebut. Okey, nanti kita sambung balik buat panggil sebagai majaz insya-Allah taala. Ya, sila. Ada soalan. Yang pertama berkaitan dengan aqsamul kalam yang iktibar madlulahu tu. Saya nak tanya, kalau ayat Quran surah Al-Asr wal Asr dengan hadis Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli tu, perkataan sallu tu dengan wal Asr tu dia ikut domir apa nak menunjukkan dia tu sumpah, doktor? Itu soalan pertama. Soalan kedua berkaitan dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Ada Rasulullah ada menaiki burak, jadi para ulama dia membuat tafsir yang berbeza lah berkaitan burak ni. Jadi bolehkah saya nak kata haiwan yang boleh terbang tu burak? Itu soalan saya, doktor. Yang pertama apa? Al-Asri tu. Wal Asr dengan sallu. Anda cuba faham tanya soalan dia. Wal Asri itu, okey, antum pecah. Jangan gabungkan satu kalimah itu ada madlul, ada isti'mal, nanti dia akan keliru. Bila kita kata kalimah wal asri, tengok dulu apakah madlul dia. Madlul dia ialah
kalimah itu Allah ingin bersumpah dengan masa. Bukti dia apa? Allah menggunakan wawul qasam. Okay, wawul qasam. Wa tu, wal asri, hukum juga majrur bil kasrah. Okay. Mana kamu tahu madul itu adalah qasam? Sebab ada wawul qasam. Tak bincang sini kan? Sebab apa? Sini ini bukan ilmu nahu. Kalau ilmu nahu dia bincang macam mana dia boleh kerja qasam sebab ada waw. Tapi ilmu usul fiqh dia bincang apa? Dia bincang itu merupakan madlul. Apa yang Allah nak dengan wal asri tu? Allah nak bersumpah dengan masa. Ilmu nahu kata apa kalimah ini? Sebabkan ada wawul qasam, hukumnya majrur bil kasrah. Ilmu usul fiqh kata apa yang Allah nak ni? Allah nak bersumpah. Ilmu tafsir kata kenapa Allah sumpah ya? Ya sebab besarnya maksud masa. Itulah. Okey. Setiap ulama ada dia punya skop masing-masing. Usul fiqh tengok madlul dia. Asri ni apa sebab? Kenapa? Sebab Allah ingin bersumpah dengan masa. Itu dia panggil madlul. Istimal pula. Al-asri ini hakikat ke majaz? Asri ni apa? Zaman, masa. Nak kata majaz ke nak kata hakikat? Itu hakikat. Demi masa. Apakah masa? Zaman lah. Hakikat kita. Bukan majaz. Kenapa pula bukan majaz? Kenapa kamu kata hakikat? Sebab tak ada dalil ataupun tak ada qarinah yang menukarkan daripada hakikat kepada majaz. Itu akan datanglah nanti kita lihat. Sebab untuk menjadikan dia majaz kena ada dia punya qarinah dahulu. So dah terjawablah pada faham makna. Madlul dia sumpah. Buktinya ada wawul qasam. Istimal dia hakikat. Buktinya sebab tidak ada sebarang qarinah yang menukar daripada hakikat masa kepada majaz masa itu sendiri. Maknanya itu kemudianlah. Okey, so setakat usul fiqh dah selesai lah di situ. Sallu tu kamu solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Ni majaz ke hakikat? Dia punya istimal. Jangan tak istimal dulu, nanti panjang nanti. Apa istimal ni hakikat ke majaz? Tengok dia punya qarinah. Ra'aitumuni usalli. Kamu lihat aku. Lihat tu apa? Mesti ada yang dilihat. Apa dia? Nabi solat. Bukan Nabi doa. So dengan qarinah ra'aitumuni usalli itu menunjukkan apa yang kamu lihat aku bersolat. Maknanya solat itu merujuk kepada perbuatan. Jadi kalimah solat kalau digabungkan dengan perbuatan ia merujuk kepada sembahyang kita. Oleh itu kita istiamalkan kalimah sallu itu ialah bersembahyanglah kamu. Bukan berdoalah kamu. Bukan dia punya hakikat lughawi dia. Tapi dia panggil hakikat syar'i dia. Okey. Dan beberapa kalimah, contoh kalimah zakah, as-salah, az-zabihah, itu semua kalimah-kalimah yang ada lughawi tapi telah pun ditukar menjadi hakikat syar'i. Sebab istimal yang begitu luas lah. Okey, jadi kita fahamlah hadis tu. Oh, maksudnya ialah sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Bukan berdoalah kamu. Jangan. Itu bagaimana cara dia? Kita gunakan kalimah istimal tadi tu. Bagaimana ulama usul memahami istimal menerusi penggunaan kalimah mana mesti ada qarinah. Mesti ada qarinah. Okey, mesti ada qarinah. Okey, baiklah. Soalan kedua pun lupa lah man. Berkaitan dengan buruk, doktor. Apalah hak buruk tu? Kenapa dia? Tadi doktor kata kalau dabbah tu adalah haiwan yang berkaki 4, jadi dia boleh membawa maksud secara umum segala haiwan yang ada di darat ni dabbah. Jadi buruk tu haiwan yang boleh terbang. Jadi boleh saya katakan secara umumnya haiwan yang boleh terbang ni kita boleh panggil buruk. Boleh ke doktor macam tu? Okey. Kalau ikut bahasa lughawi, ma yadubbu al-ardi, memanglah semua tu bukankan buruk saja, burung dan juga lalat pun juga adalah dabbah. Jadi sebabkan dia telah pun berpindah daripada isti'mal lughawi kepada isti'mal urfi. Uruf kata dabbah ni apa yang kaki 4 sahaja. Apa yang melekat kat bumi. Burung tak kira. Okey, burung tak kira lah.
Sebab tu dalam Quran kata wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi wa ta'irin. Dalam Quran kata apa? Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin. Kan? Quran tu beza kan? Dan tidak ada pun dabbah dan juga yang terbang. Jadi kalau dari segi bahasa Arab tu sendiri, dabbah semua yang ada atas bumi ni. Tapi Quran differentiate. Quran kata wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi. Tak ada pun mana-mana binatang yang melata, melekat kat bumi lah, dan yang terbang. So ada different. Quran dia distinguish, Quran dia differentiate between dabbah dan juga dengan ta'ir. So kalau antum kata buraq pun juga dabbah, Quran kata la, ta'ir adalah ta'ir. Terbang, yang melekat. Oleh itu ulama kita kata buraq itu adalah haiwan lah, haiwan macam kuda, besar lah, kecil sikit daripada kuda kan. Tapi kalau antum nak kata adakah itu dabbah, dari segi lughawi yes, segala apa yang ada kat bumi ni semua dabbah belaka. Tapi dari segi istilah yang urfinya, dabbah tak sesuai lah kepada buraq sebab dia terbang kan. Boleh ya? Itulah. Tapi ini istilah lah kan. La musyahata fil istilah, tidak ada musyahah lah pada istilah. Saya kata dabbah, buraq adalah dabbah sebab dia ada atas bumi. Kelas. Okeylah, ikutlah dari segi lughawi. Tapi dari segi urfi yang digunakan, dabbah merujuk haiwan yang ada di atas bumi dan dia tak terbang. Okey, itu dia. So boleh belaka lah. Okey, boleh belaka lah. Tapi jangan jadi pelik-pelik lah. Nanti kena rot nanti. Luka-luka nanti kena rot nanti. Okey, cakap tu sajalah. Bagus ni, nampak tan kritikal kan. Tapi ni lah usul fiqh. Usul fiqh macam ni lah. Kita kritikal pada kalimah yang digunakan. Okey, itu saja untuk malam ni. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.